Selamat sejahtera Dr. Fadzil. Saya tamukan nombor mencik 152697 dari kumpulan 19 dan topik kumpulan saya ialah impak penebangan hutan terhadap haiwan terancam. Sekarang saya akan membuat pembentangan saya dengan pengenalan. Asia Tenggara mempunyai kadar penebangan hutan yang tertinggi di dunia, dengan Malaysia dikenal pasti sebagai kawasan popular dengan penebangan hutan menurut wanira dari Department of Geographical Science. Ciri-ciri yang ada pada Malaysia seperti gabungan iklim khatulistiwa yang hangat dan variasi ciri geografi entafik dan iklimnya telah memberi Malaysia dengan bentuk hidupan tumbuhan dan haiwan yang sangat kaya. Selain itu, menurut So Leng Kuan dari Forest Research Institute Malaysia, Malaysia masih berhutan dengan kira-kira 59% daripada kawasan tanahnya di bawah perlindungan hutan, tetapi Malaysia telah menghilangkan sebahagian daripada hutannya disebabkan oleh pembangunan pertanian dan eksploitasi kayu. Tamsilnya, separuh daripada kawasan hutan asal di wilayah pantai barat semenanjung Malaysia telah hilang menjelang 1950-an. Tambahan pula, memperluaskan pertanian ladang kedah juga bertanggungjawab untuk penggunaan hutan di Malaysia. Sekarang, saya akan memperkenalkan haiwan terancam yang pertama, iaitu harimau Malaya. Harimau Malaya juga dikenali sebagai harimau belang dan merujuk kepada spesies harimau yang hanya didapati di semenanjung Malaysia. Spesies ini berhabitat di bahagian selatan dan tengah semenanjung Malaysia dan telah disahkan sebagai spesies berasingan dari subspesies harimau Indochina melalui ujian genetik. Selain itu, mangsa harimau Malaya ialah rusa sambal babi hutan dan juga beluang matahari. Harimau Malaya telah diklasifikasikan sebagai harimau yang terancam genting dalam IUCN Red List sejak 2015. Hal ini disebabkan oleh anggaran semula 1.35 megahektar kawasan hutan semula jadi di semenanjung Malaysia telah hilang sepanjang keseluruhan tempoh kajian iaitu antara 1988 dan 2012 menurut wanira dari Department of Geographical Science. Populasi pembiakan berkesan ialah sebanyak 80 hingga 120 harimau dan ini telah menunjukkan 25% penurunan dalam satu generasi. Di samping itu, bilangan harimau Malaya telah berkurang daripada 200 ekor pada tahun 2021. Penebangan hutan telah membawa impak yang signifikan kepada harimau Malaya. Aktiviti pembalakan haram dan pembangunan yang tidak terancang telah menyebabkan harimau Malaya kehilangan habitat. Hal ini secara tidak langsung akan membawa kepada kawasan perairan yang lebih kecil untuk harimau Malaya. Bukan itu sahaja, perbukaan tanah secara besar-besaran bagi tujuan pertanian, perdagangan dan pembangunan industrial telah menyumbang kepada penurunan bilangan mangsa harimau Malaya. Contohnya, rusa sambal, sumber makanan utama harimau telah mengalami penurunan dalam populasi dengan ketara. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fadzil dan kawan-kawan. Sekarang, saya ingin menerangkan tentang impak penebangan hutan terhadap harimau Malaya. Apabila populasi harimau Malaya terancam, keseimbangan biodiversiti akan terjejas. Hal ini demikian kerana harimau Malaya memainkan peranan yang penting dalam ekosistem sebagai spesies pemangsa. Harimau Malaya mendominasikan rantaian makanan yang mengawal populasi spesies mangsa dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sekiranya populasi harimau Malaya terjejas, rantaian biodiversiti turut terjejas secara langsung atau tidak langsungnya. Oleh itu,
kepupusan harimau Malaya akan mengundang kesan buruk kepada spesies lain dan seterusnya merosakkan rantaian makanan dan ekosistem yang seimbang. Langkah-langkah perlu diambil bagi mengawal isu tersebut. Kerajaan memainkan peranan yang amat penting bagi mengawal impak penerbangan terhadap harimau Malaya. Penguatkuasaan undang-undang dan akta perlu dilakukan bagi memberi amaran kepada pembalak hutan haram. Sebagai contoh, Kementerian sedang melaksanakan proses pindaan atas Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 bagi mengurangkan impak negatif yang telah dialami oleh harimau Malaya dari penebangan hutan. Tambahan pula, pemeliharaan habitat turut merupakan salah satu cara yang efisien bagi menjamin kesinambungan kompleks hutan di CFS. Kementerian telah mengukuhkan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri dalam usaha untuk memulih, mengekal dan meningkatkan ketersambungan kawasan keliaran harimau Malaya. Selain memastikan kelangsungan hidupan harimau Malaya di habitat semula jadi iaitu in situ, usaha konservasi ex situ juga kritikal kerana populasi harimau Malaya di habitat semula jadi amat membingkangkan. Dengan itu, Kementerian telah memperkasakan makmal forensik hidupan liar kebangsaan bagi menjamin konservasi ex situ seperti program biobanking. Selaras dengan usaha tersebut, Kementerian akan meningkatkan kerjasama strategik dalam konservasi ex situ dengan universiti, institusi penyelidikan tempatan, zoo dan badan bukan kerajaan. Kementerian juga akan meneroka instrumen kewangan inovatif bagi melindungi dan memelihara habitat utama harimau Malaya melalui Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation. Selain itu, pengurusan habitat harimau Malaya juga akan dipertingkatkan melalui akreditasi seperti Skim Pensijilan Kayu Malaysia. Contoh haiwan terancam yang kedua ialah gajah Asia. Gajah Asia mempunyai nama saintifik yang dikenali sebagai Electra maximus. Gajah Asia merupakan mamalia darat yang terbesar di benua Asia dan ia mempunyai 3 subspesies yang telah diiktirafkan iaitu gajah Sri Lanka, gajah India dan gajah Sumatera. Selain itu, gajah ini mempunyai tinggi sebanyak 2 hingga 3.5 meter dan panjang sebanyak 6.4 meter. Mereka berwarna abu-abu gelap hingga berwarna coklat dan mempunyai tompok-tompok yang berwarna merah muda di telinga, batang dan beberapa bahagian di badan mereka. Mereka sering meninggal di padang rumput, hutan mala tropika hijau, hutan luruh lembap, hutan luruh kering dan hutan duri kering. Pada zaman sekarang, anggaran populasi gajah Asia adalah kurang daripada 50,000 ekor. Dengan ini, gajah Asia telah disenaraikan sebagai haiwan terancam dalam senarai merah IUCN sejak tahun 1986 kerana populasi gajah telah menurun sekurang-kurangnya 50% dalam tempoh 3 generasi gajah terakhir iaitu kira-kiranya 60 hingga 75 tahun. Hal ini demikian kerana ancaman utama gajah pada hari ini ialah kehilangan, kemerosotan dan pemecahan habitat yang disebabkan oleh penebangan hutan yang tidak terkawal. Perkara ini telah menyebabkan mereka menghilang tempat dan mencari makanan dengan terhad kerana hutan merupakan tempat tinggal utama mereka. Dengan ini, peningkatan konflik antara manusia dan gajah akan berlaku. Konflik antara manusia dan gajah berlaku kerana gajah memerlukan wilayah yang agak besar untuk didiami. Apabila penebangan hutan berlaku, sudah pastilah mereka akan hilang banyak tempat dan habitat akan terancam dan mereka terpaksa menceroboh ladang dan taman. Selepas itu, gajah akan bertindak agresif apabila berasa terancam.
Sehubungan itu, gajah akan bertindak buruk terhadap manusia seperti gangguan tanaman dan masuk ke kawasan penempatan. Perkara ini telah membawa kesan yang amat buruk kerana terdapat 1,150 orang dan 370 gajah mati akibat konflik gajah manusia di antara tahun 1980 sehingga 2003 di Assam. Tambahan pula, lebih 400 orang dibunuh oleh gajah setiap tahun. 0.8 hingga 1 juta hektar dirosakkan dan menjejaskan sekurang-kurangnya 500,000 keluarga di seluruh India. Di samping itu, penebangan hutan juga mengganggu laluan tradisi gajah apabila keluasan hutan menjadi semakin kecil. Keadaan hutan yang sempit akan mengehakkan pergerakan gajah dan juga mengganggu pembiakannya. Jadi, gajah akan bergerak keluar hutan dan menyebabkan lebih banyak masalah dan kemalangan berlaku. Misalnya, seekor gajah betina dewasa terkena renjatan elektrik berhampiran satu kem tentera di Tasik Banding Perak pada Februari 2018. Seterusnya, contoh yang kita boleh ambil dalam mengatasi gajah Asia daripada pupus ialah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara telah ditubuhkan untuk bertanggungjawab dalam pengurusan dan pemeliharaan hidupan liar di Semenanjung. Ini bermakna gajah Asia dapat dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang. Bukan itu sahaja, Dasar Perhutanan Negara juga telah ditubuhkan pada 1978 untuk menyelaras undang-undang hutan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dasar ini juga bertanggungjawab untuk memelihara dan mengurus hutan negara berdasarkan prinsip-prinsip pengurusan secara berkekalan. Seterusnya, negara kita juga mempunyai Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Industri Berasaskan Kayu 1985. Kedua-dua ini telah menggariskan beberapa larangan terhadap penebangan hutan. Sebagai contoh, dilarang masuk hutan simpanan kekal serta menjalankan aktiviti dalam hutan seperti menebang, memotong dan memindahkan sebarang hasil hutan dan mineral. Langkah yang seterusnya ialah pihak kerajaan telah melakukan program pemindahan gajah ke tempat lain yang lebih selamat seperti zon negara. Ini kerana bagi mengelak konflik antara manusia dan gajah. Contoh ketiga haiwan terancam ialah orang-utan Borneo. Orang-utan Borneo atau nama saintifiknya Pongo pygmaeus merupakan mamalia arboreal terbesar dan satu-satunya spesies subkeluarga Ponginae yang masih hidup. Mereka berkongsi 96.4% daripada gen manusia. Oleh demikian, mereka juga dikenali haiwan yang pintar. Habitat orang-utan terdapat di hutan hujan Borneo dan Sumatera. Haiwan pintar ini mempunyai bulu berwarna merah gelap dan sumber makanan mereka ialah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Menurut Kesatuan Konservasi Alam Sekitar Antarabangsa IUCN, orang-utan Borneo telah termasuk dalam senarai merah kritikal terancam. Terdapat 3 subspesies orang-utan Borneo, iaitu orang-utan Borneo Timur Laut, orang-utan Borneo Barat dan orang-utan Borneo Tengah. Orang-utan Borneo Timur Laut bersaiz kecil dan dijumpai di Sabah dan Kalimantan Timur. Orang-utan Borneo Barat Laut pula merupakan subspesies yang paling terancam kerana habitatnya telah terjejas teruk melalui penebangan hutan secara pemburuan haram yang menyebabkan anggaran populasinya tinggal sebanyak 1,500 individu. Orang-utan Borneo Tengah pula adalah subspesies yang terbanyak iaitu lebih kurang 35,000 individu. Graf di atas menunjukkan jangkaan penurunan purata populasi orang-utan Borneo dari tahun 1930 sehingga 2020. Pada tahun 1930, populasi orang-utan Borneo pada anggaran 210,000 individu. Populasi orang-utan Borneo ini menurun secara
mendadak selama 90 tahun, iaitu pada tahun 2020 anggaran individu ialah 57,000. Graf menunjukkan penurunan populasi orangutan Borneo menurut Kesatuan Konservasi Alam Sekitar Antarabangsa iaitu IUCN. Pada tahun 1973, anggaran populasi orangutan Borneo adalah sebanyak 288,500 individu. Pada tahun 2014 pula menunjukkan trend penurunan iaitu populasinya sebanyak 104,700 individu. Populasi ini dikaji dalam lingkungan 155,000 km persegi daripada kawasan daratan Borneo. Dengan mengikut trend ini, penurunan daripada anggaran 288,500 individu pada tahun 1973 akan diunjurkan lagi kepada 47,000 individu menjelang tahun 2025. Kesan penebangan hutan terhadap orangutan Borneo. Antaranya ialah kemusnahan habitat. Penebangan hutan sama ada sah atau tidak sah merupakan ancaman utama dalam kemusnahan habitat bagi spesies ini. Purata kadar penebangan hutan tahunan bagi Borneo dalam lingkungan tahun 2000 hingga 2010 ialah sebanyak 3,324 km persegi. Dengan meramalkan kadar penebangan hutan yang sama pada masa akan datang, sebanyak 32,000 km persegi hutan akan terjejas menjelang tahun 2020 dan 129,000 km persegi menjelang tahun 2050. Menurut IUCN, sebanyak 22% daripada taburan orangutan Borneo berada di kawasan perlindungan, manakala 33% lagi berada di dalam hutan simpan komersial dan selebihnya berada di kawasan hutan yang diperuntukkan untuk ditukar kepada pertanian atau kegunaan tanah lain. Jika hutan tidak dilindungi dan ditukar mengikut rancangan pembangunan semasa, maka spesies orangutan Borneo ini akan berkurangan lebih daripada separuh julat semasa orangutan di Borneo dalam tempoh 50 tahun akan datang atau lebih. Tambahan pula, apabila sebahagian besar hutan kemudiannya ditukar menjadi tanah pertanian, orangutan yang tidak bersalah ini akan mula keliru dan memasuki tanah pertanian kerana terdesak mencari sumber makanan dan akibatnya ditembak oleh manusia kerana menceroboh kawasan pertaniannya. Kedua, pengurangan spesies. Bagaimana penebangan hutan boleh menyebabkan pengurangan spesies? Mengikut Pusat Penyelidikan Orangutan Jepun, penebangan hutan telah membawa kepada pengurangan spesies orangutan. Namun begitu, pembiakan yang perlahan telah menyukarkan lagi peningkatan spesies. Orangutan Borneo hanya mempunyai jangka hayat selama 35 hingga 45 tahun. Melindungi orangutan bukan tugas yang mudah kerana spesies yang lambat membiak ini mengambil masa sekitar 6 hingga 9 tahun untuk membesarkan anak. Malah, kajian daripada orangutan, variasi geografi dalam ekologi tingkah laku dan pemeliharaan menunjukkan seekor betina yang membiak sama dengan 100 ekor orangutan dewasa mati setiap tahun. Oleh itu, ia akan menjadi amat sukar untuk meningkatkan populasi ke tahap awal. Tambahan pula, jika tiada hutan yang sesuai dengan keperluan mereka, membesarkan anak juga akan menyukarkan mereka. Dalam keadaan seperti ini adalah amat sukar untuk menghentikan bilangan orangutan yang semakin berkurangan. Tuntasnya, mencegah penebangan hutan yang berleluasa adalah lebih baik daripada melindungi orangutan. Ketiga, penebangan hutan akan menjejaskan ekosistem hutan. Orangutan adalah mamalia yang memanjat pokok terbesar di dunia dan mereka juga dikenali sebagai tukang kebun hutan. Hal ini demikian kerana mereka memainkan peranan yang penting dalam penyebaran biji benih dan mengekalkan kesihatan ekosistem hutan yang penting untuk manusia dan pelbagai haiwan yang lain. Malangnya, bilangan orangutan telah menurun secara drastik kerana habitat hutan mereka di Indonesia dan Malaysia semakin lenyap melalui proses penebangan pokok. Hal ini telah menjejaskan proses penyebaran biji benih, kesihatan ekosistem dan pertumbuhan pokok secara semula jadi. Bagi menangani kesan buruk penebangan hutan kepada orangutan, hutan-hutan simpan harus digazetkan agar tindakan pembalakan yang bertujuan untuk merosakkan dan menghapuskan habitat haiwan dapat dielakkan. Oleh itu, tempat pembiakan dan sumber makanan orangutan dapat dijamin dan dikekalkan. Sebagai contoh, Taman Negara Endau Rompin di Pahang telah digazetkan dan usaha ini harus dipraktikkan di seluruh Malaysia. Kesimpulannya, penebangan hutan telah membawa impak yang serius terhadap haiwan terancam seperti harimau Malaya,
orang utan dan gajah bonyok. Namun begitu, kita dapat memutamatkan bahawa kesedaran masyarakat terhadap isu ini masih dapat ditinggikan kerana melalui soal selidik yang telah kita menganalisis, responden yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap haiwan terancam hanya 27.7%. Ramai yang sedar akan kepentingan hutan tetapi tidak mengutamakan kepentingan hutan terhadap haiwan terancam yang telah dibincang. Walau bagaimanapun, terdapat 75.8% responden telah mempraktikkan amalan kita semula dan membeli produk sampan dalam kehidupan seharian. Selain daripada itu, inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh masyarakat, termasuk belajar tentang hidupan liar, menggunakan plastik biodegradasi, memberi sokongan kepada zoo negara dan WWF, mengurangkan penggunaan kertas A4 dan tidak mengganggar hidupan liar. Hal ini demikian kerana 38.1% daripada responden berpendapat bahawa penebangan hutan memberi keburukan yang lebih banyak daripada kebaikan terhadap hidupan liar, dan bumi dan ramai berpandangan bahawa penebangan hutan merupakan faktor utama terhadap kepupusan spesies terancam. Kerjasama daripada pelbagai pihak seperti kerajaan, pihak media dan sektor pendidikan memainkan peranan yang penting bagi mengawal isu kepupusan hidupan liar akibat penebangan hutan. Jadi semua pihak perlulah berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk menangani impak penebangan pokok terhadap hidupan liar agar generasi yang akan datang berpeluang memanfaatkan kegunaan hutan dan hidupan liar. Oleh itu, sudah terang lagi bersulung bahawa kesedaran masyarakat terhadap hidupan liar harus ditekankan lagi agar isu kepupusan hidupan liar dapat dikawal dan keseimbangan ekosistem dikekalkan kerana kita tidak mewarisi bumi kita daripada nenek moyang, sebaliknya kita meminjam daripada anak cucu kita.